Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya, ya, kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, serta golongan yang mengikuti baginda, jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera, apa khabar? Kami di AR Tamar, ya, mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan di akhirat juga, dan diselamatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, ya, dalam sisi AB Live saya hari ini dan sebelum ni, saya nak kongsikan dulu beberapa perkongsian. Yang pertama tentang perkongsian saya berkenaan dengan struktur AB Live saya, supaya tuan-tuan puan-puan tahu secara ringkas kandungan AB Live saya ni. Iaitu yang pertama, saya nak kongsikan tentang tajuk hari ni, ya, iaitu tajuk Okey, baik. Itu tadi 4 perkongsian saya seperti biasa.
untuk perkongsian ilmu kita bersama. Sebelum tu saya ingin beri peringatan kepada tuan kita, saya mohon bantuan kalau boleh invite ataupun ajak kawan-kawan tu ke dalam FBAR Tamar ni, yang mana yang pertama sesi perkongsian ilmu ni seperti biasa setiap pagi pukul 10 pagi. Yang keduanya banyak info-info kesihatan yang saya rasa saya kongsikan untuk makluman ataupun untuk perkongsian kita bersama-sama lah, pengetahuan kita bersama-sama. Jadi invite kawan-kawan tu kalau rasa benda ni bermanfaat, yang kita tahu tentang kesihatan orang ataupun kesihatan diri kita sendiri. Okay, baik. Dan juga sebelum saya meneruskan ibadah saya ni, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan, puan-puan di luar sana yang baru mengenali saya, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada penjagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Smart International Sembilan Berhad. Dan salah satu produk yang kita ambil, yang kita akan buat, kita akan kempenkan, iaitu produk produk kesihatan Parti Ajwa ataupun produk kesihatan kurma Ajwa. Yang ini adalah bentuk parti lah. Dan ini merupakan packaging dia, sangat menarik packaging dia. Dan ini merupakan botol dia, botol kaca agak memang tebal, keras. Ini packaging dia, dan ini adalah dia punya, kita panggil parti dia. Nampak gelap tu kan, parti dia. Dan juga kalau ditanya saya memang mengamalkan. Kenapa? Kerana antaranya seperti mana saya kongsikan sebelum ni, antara yang lain ialah bila kita kata amalkan, kita minum pagi sekali ataupun malam sekali sebelum tidur, ataupun kita nak gunakan 2 kali sehari pun boleh. Yang mana bila kita makan tu, macam biasa kalau kita gunakan untuk kita breakfast tu, jadi kita punya breakfast pun tak adalah banyak, satu. Yang kedua, kita kadang-kadang rasa kenyang sampai ke petang, kita tak lapar. Jadi kita dapat jaga bajet kita sendirilah, keuangan kita, dan juga kita boleh skip tengah hari tu, insya-Allah. Dan tidak, kita tak langsung kita boleh jaga kita punya saiz badan tu lah. Okay, baik. Dan juga saya nak kongsikan sini, sebelum saya teruskan, saya nak kongsikan satu buku yang menarik lah. Buku yang diterbitkan daripada penerbit tempatan berkenaan dengan khasiat kurma Ajwa ni, publisher tempatan, yang mana saya baru sikit-sikit baca lah buku ni tentang khasiat kurma ni, dan banyak yang menarik, dan juga banyak yang saya ada kongsikan juga dalam e-book saya yang saya beri percuma. Tapi yang ini pun menarik buku ni, banyak info yang kita dapat yang mungkin saya rasa kita tak perasan, ataupun yang kita tak tahu tentang khasiat kurma ni sebenarnya, terutama kurma Ajwa ni, buku ni. Dan juga kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan di luar sana yang ingin sama ada daripada peringkat umur, daripada bayi sampai kepada warga emas yang ingin sehat, yang ingin dibantu, ingin kekal sehat, ataupun yang ingin dibantu untuk perbaiki kesihatan tu, agar dengan sehat kita dapat menambahkan amal ibadah kita dapat beraktiviti bersama keluarga kita yang tersayang, dan juga agar kita dapat membantu juga orang-orang lain. Di samping kita hablum minallah, kita pun kena ada hablum minannas, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Dan juga kesan daripada kita konsisten gunakan ni, kita akan rasa dalam jiwa kita tu rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad SAW, kerana anugerah kurma Ajwa ni kepada beliau, kepada baginda, dan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga secara tak langsung lagi kita akan rasa berterima kasih, bersyukur kita kepada Allah SWT atas anugerah tersebut untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okay, baik. Dan bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan dan puan ialah melalui produk tadi, produk kesihatan Parti Ajwa atau produk kesihatan kurma Ajwa. Okay. Dan apa tindakan? Tindakan tuan-tuan dan puan senang saja. Kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan produk ni, PM kami, DM kami di link di bawah. Kami akan kongsikan infonya secara
jenda dan percuma. Dan juga sekiranya tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, kongsikan link ni, kita akan kongsikan juga. Dan juga infonya percuma saja. Boleh, boleh? Okey, baik. Um, apa ni, di samping tu, di samping tu apa ni, kalau tuan-tuan puan nak tahu pasal apa ni, kalau nak berminat nak mencuba ataupun berminat untuk start amalkan, PM kami dan DM kami di bawah, kita akan kongsi, kita akan beritahu apa prosesnya lah, insyaAllah. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan puan, kita ada bagi apa ni, harga diskaun, dan juga kita ada bagi free postage ataupun percuma kos penghantaran di sepanjang Malaysia saja buat masa ni dulu, stage pertama ni. Dan juga kita ada bagi free ebook percuma, iaitu doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis, yang mana doa-doa ni kita ambil daripada Al-Quran dan Hadis, dan doa-doa ni elok kita amalkan lah, kerana ia mustajab. Dan juga nanti bila siap ebook tu, nanti ebook tentang kurma tu, nanti saya akan kongsikan ebook ni untuk apa, sebagai hadiah lah, apa ni, jika tuan-tuan berminat untuk gunakan produk ni, amalkan secara harian, insya-Allah, untuk diri dan juga keluarga. Boleh, boleh? Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama. Dulu, apa ni, siapakah leader di belakang ataupun ketua di belakang Amazon ni. Kenapa saya kongsikan kat sini leader ni ataupun founder ni lah yang menentukan kejayaan. Kejayaan sesuatu bisnes tu. Maknanya leader ni pertama tidak semestinya kena bijak. Dia kena ada attitude lain juga. Dia kena ada mentality positif yang lain. Macam sebelum-sebelum ni saya kongsikan sebut sikit tentang leadership ni ataupun ketua ni, ialah antaranya yang kita baca kajian-kajian kat luar sana dan dalam negara ke di luar negara ke, jika apa ni, energi leader ni, energi dia sentiasa kena tinggi lah. Bila dia energi tinggi, dia menjadi contoh kepada apa ni, staff-staff ataupun tim-tim di dalam ataupun di luar organisasi tu, dalam bisnes tu. Energi dia kena tinggi, dia kena kontrol apa yang dia boleh kontrol. Maknanya dia, kalau dia boleh kontrol diri dia, dia boleh kontrol emosi dia, cara dia berfikir, mentality dia, attitude dia, benda-benda ni lah yang membawa kejayaan bisnes tu. Kalau dia down, tak ada masalah lah. Kita tahu kan, kita manusia tak sempurna, kita boleh down. Tapi apa yang nak saya kongsikan sini, kalau kita down sekali, kita boleh kena bangkit 10 kali atau 100 kali. Itu yang saya apa ni, yang saya, antara yang ilmu yang saya belajar lah bila bermentorkan apa ni kita panggil apa ni, bisnes ni. Jadi kita kena, jangan kita cepat kata orang give up. Kita kena ada attitude yang fokus. Kita kena ada kata orang engagement, macam-macam lagi yang kita kena belajar, yang kita kena pasti dan kita kena betulkan, supaya kita buat benda yang betul. Pasal apa? Benda yang kita buat betul tu hasil daripada orang yang sebelum kita yang buat betul dan menampakkan result dia, menampakkan kejayaan. Jadi tak salah kalau kita tukar kita punya cara berfikir, attitude kita tu lah pada benda yang betul. Boleh, boleh? Okay, baik. Saya kongsikan sini. Owner Amazon.com ni, saya rasa ramai di antara tuan-tuan perempuan, saya rasa majority yang mengikuti bila saya kenal, tahu Amazon ni siapa owner dia. Kalau tak kenal pun owner ni adalah Jeff Bezos, nama dia, Jeff Bezos. Dan saya ceritakan sikit sikit latar belakang lah untuk apa ni, perkongsian kita, makluman kita apa ni bersama-sama. Jeff Bezos ni, dia merupakan apa ni, founder kepada Amazon.com. Amazon.com, dan dia ni setiap saya dalam tahun ni atau tahun lepas, umur dia dah cecah 57 tahun. 57 tahun. Dan juga dalam tahun lepas, dia punya net worth, maknanya dia punya apa ni, harta dia punya value dia bersih lah, secara bersih, secara kasar lepas tolak tax semua, ialah 180 bilion dia punya net worth dia lah. Dan bayangkan apa ni,
apa ni, dia Amazon ni antara lain dia jadi contoh kepada uh, dunia tentang model berniaga jualan secara internet ni. Satu, yang kedua dia merupakan uh, apa ni, peruncit yang terbesar di worldwide sana lah, www.com ni. I mean, di laman sesawang ni dia adalah peruncit yang paling besar di dunia. Mungkin selepas Alibaba nombor berapa saya pun tak pasti. Kita boleh tengok dalam, kita boleh search lah kat Google. Tapi yang ni apa ni, Amazon.com ni dia paling besar lah dalam apa ni, di dunia sebagai jualan secara online ni. Boleh. Okay, baik. Itu berkenaan Jeff Bezos. Dia merupakan orang yang founder kepada Amazon.com dan merupakan orang yang terkaya di dunia dah. Dan juga apa ni, dulu kalau kita tengok kalau kita ada baca pasal Amazon.com ni, sejarah dia sebelum Amazon ni berjaya, dia kita banyak melihat apa ni, dia banyak jual buku-buku secara online, buku fizikal secara online. Dan juga sekarang dia jadi gergasi dalam bidang dia dan juga di dunia. Dan juga dia bukan saja Amazon, dia banyak juga apa ni, invest dan banyak juga kata uruskan bisnes lain juga. Jadi daripada sini kita fikirkan apakah yang menyebabkan beliau ni berjaya. Apakah yang dia ada yang kita tak ada, yang mana kita rasa kita boleh ikut dia sampai dia boleh jadi berjaya. Dan juga kita kena tahu apakah yang dia lakukan yang membuatkan dia buat bisnes dia yang berjaya ni, dan juga apakah prinsip-prinsip yang dia ada, yang ada dalam diri dia, yang apa kita panggil, menyebabkan dia berjaya lah menjadi seorang yang billionaire. Okey, baik. Saya kongsikan dekat sini beberapa prinsip ringkas yang daripada Jeff Bezos yang saya rasa kita boleh fikir-fikirkan untuk kita ubah diri kita kepada benda yang lebih baik. Macam mana saya cakap tadi di awal tadi, kalau benda-benda yang positif, benda-benda yang baik yang orang dah berjaya buat, dah dapat result dia yang dia berjaya, tak salah kalau kita ikut lah. Tak salah kita ikut. Begitu juga dengan dalam bidang agama kan. Kalau Rasulullah tu buat benda tu betul, tak, kita ikut, dia tak ada masalah. Tak ada kata orang memang Rasulullah tu buat betul dan itu ibadat dia yang betul, yang Allah terima, jadi kita ikut je. Jangan banyak soal. Itu sebenarnya lah. Okay, baik. Dan apa ni, bila bercakap pasal Jeff Bezos ni, antara prinsip dia yang pertama ialah dia berani lah. Dia berani ni, dia kena ingat dia ada berani yang bertempat, berani tak bertempat. Jadi kita kena, yang kalau dalam konteks Bezos ni, dia berani mencuba. Berani mencuba ni maknanya sebelum dia mencuba tu, dia kena tahulah apa risiko dia. Jangan mencuba saja tak tahu apa benda pun masalah juga kan. Jadi kita kena berani mencuba, tapi dalam keadaan mencuba yang dia tahu, dia fokus apa result yang dia nak dapat. Dia ada sebab dia. Dan juga Bezos ni, dia kalau kita baca daripada sejarah apa ni, berkenaan Bezos ni, Amazon.com ni, dia pernah lepas college tu, dia rasa macam lepas tamat belajar kat college tu, dia tengah dia ada persimpangan nak mengejar impian dia bekerja ataupun impian dia berniaga. Dan masa tu kedai-kedai yang menjual online ni masa tu belum lagi ada, tapi dia kata orang internet ni baru nak start di Amerika sana. Dan jadi apa yang kita nampak kat sini ialah jangan sekali kita rasa macam kita ni berada dalam zon selesa lah, sama ada kita bekerja ke ataupun kita berniaga. Jangan kita ada berfikiran ataupun mindset kita yang kita ada zon selesa, zon cukup makan. Tak boleh. Kita kena tanamkan dalam fikiran kita yang kita berniaga ni ialah kerana pertama memang dah sunnah, yang kedua ialah kita ingin membantu. Dengan produk kita ni, kita nak bantu orang-orang yang di luar sana. Itu konsep dia. Macam Bezos ni, dia nak membantu orang supaya mudah dapat buku-buku. Especially kalau contohnya kalau apa ni, untuk orang yang membaca ni, kadang dia perlukan buku-buku yang lebih advance daripada luar negara. Jadi memudahkan orang untuk mencari lah. Dan selama ni kalau kita fikir susah kan, nak tunggu katalog online, offline tu pun payah lambat. Jadi dia online ni memudahkan, dia membantu orang. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua ialah dia tahu dia punya game plan ni. Macam
Bisnes ni dia macam-macam, macam main game lah kan. Kita kena ada persediaan, kita kena ada letak kita punya matlamat, kita kena ada impian kita kena letakkan kita punya, kita panggil magic numbers tu, kita kena ada sistem bisnes kita, strategi bisnes kita, dan macam-macam lagi. Jadi dia dah dikenal sangat game bisnes online ini. Jadi alhamdulillah itu menyebabkan dia stay fokus dan dia rasa jelas, dan itu menyebabkan dia uh, go to another stage of the business lah. Macam tu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga ialah, jadi kita kena tahu game plan kita lah. Kalau kita nak berbisnes, kita kena tahu apa game plan kita. Kita kena kenal siapa pesaing kita, apa yang dia buat betul, apa yang kita buat salah. Kita kena sentiasa upgrade diri kita, dan juga antara lain kita kena tahu sasaran, apa kita panggil, produk kita ni, apa target sasaran tu. Bukan semua orang kat luar pelanggan kita, jadi kita kena tahu game tu dan apa cara dia, apa sistem dia semualah. Itu semua kita kena upgrade ilmu kita. Dan yang ketiga ialah dia buat keputusan tu pantas dan cepat. Buat keputusan tu pantas satu, macam saya belajar sebelum ni, fast action fast result kan. Jadi kita kena pantas buat keputusan tu, dan juga kenalah tepat. Tepat ni ialah bila, macam ni tepat ni bila kita ada orang guide kita, tu penting. Macam kita contoh, macam kita masuk darjah 1 ada orang, ada cikgu yang guide kita. Apa cikgu tu dia guide pasal dia dah tahu plan darjah 1 ni silibus apa. Jadi dia tahu apa nak cepat, macam nak lambat, macam mana nak, apa yang susah, apa yang senang. Macam tu lah, macam tadi lah, macam poin ketiga ni, dia ada orang yang atau guide kita untuk kita buat keputusan dengan tepat. Jadi kita tak ada rasa buang masa, kita tak ada apa ni, kita panggil buang tenaga dan juga kos. Jadi pendek cerita, macam kita bila ada guide ni, kita buat kerja cepat, kita buat shortcut kita untuk mendaki. Contohnya ada orang bawa kita mendaki Gunung Everest, macam itulah. Baik. Yang keempat ialah dia degil. Dia antara prinsip dia degil, tapi dalam degil tu dia fleksibel. Dia bukan degil bumbu tertuli. Ni degil dia dalam fleksibel lah. Macam apa? Dia percaya pertama pada diri dia, dan dia yakin pada diri dia, dan dia kekal fokus pada bisnes dia. Itu yang degil dia tu. Dan juga apa ni, tapi apapun dalam kedegilan tu, dia bersedia untuk di-adjust lah. Jika dia kalau katakan haluan tu ada, kata orang akan menunggu kegagalan ke apa, jadi dia kena degil-degil tu degil-degil yang kata orang fleksibel. Dan juga antara perkara lain lah, ini antara perkara lain yang bila ditanya pasal Jeff Bezos ni, Jeff Bezos kata antara perkara lain yang bila dia buat bisnes ni ialah kerana dia apa yang memotivasikan diri dia ni untuk terus berusaha, ataupun terus untuk berjaya, atau untuk terus membawa Amazon.com ni kepada lebih berjaya lagi dalam sektor ataupun bisnes yang dia buat ni, ialah kerana dia percaya, bila orang meletakkan kepercayaan dan harapan pada diri dia. Pertama, maknanya bila kita, macam contoh kita berbisnes, ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, mak bapak kita memberi kepercayaan kepada kita supaya kita boleh buat benda ni berjaya. Jadi kita pegang harapan dia orang tu, kepercayaan dah diberikan tu, kita kena buat betul-betul, jadikan sebagai impian atau matlamat kita berbisnes untuk kita capai target kita tu. Itu penting. Boleh? Okey, baik. Itu tadi sebersikit perkara yang saya nak kongsikan, yang mana kita boleh ambil yang baik untuk kita jadikan kita punya tauladan, ataupun sempadan untuk kita perbaiki bisnes kita, supaya attitude kita, supaya kita menjadi orang yang lebih berjaya, insya-Allah. Boleh? Baik. Okey, itu tadi perkongsian saya yang saya rasa kalau bermanfaat, tuan-tuan dan puan boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Moga-moga mereka juga mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Okey, baik. Itu tadi perkongsian saya yang pertama, dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk maklumat tuan-puan, kami di AR Tamar masih lagi sedang cari grup dropship yang baru yang kita nak train, yang kita nak groomkan supaya mereka-mereka yang di dropship kami dapat kita tingkatkan ekonomi mereka ataupun uh, pendapatan mereka, duit poket mereka, agar mereka dapat kata panggil capai apa impian mereka bila mereka jadi dropship ataupun mereka berniaga ni. Jadi pengambilan kami ni, dropship kami ni ialah secara ringkas ni ialah sesiapa yang ingin dibantu, yang ingin cari duit lebih, sama ada mereka ni bekerja full time ataupun part time, ataupun tak bekerja ataupun dibuang kerja ke, ataupun siri rumah yang memang tak bekerja dan ingin membantu suami, ataupun isteri yang membantu suami, ataupun suami ingin membantu keluarga atau isteri, ataupun pesara-pesara kerajaan pun boleh kalau nak berjaya, ataupun mereka yang ada intention nak berniaga tapi tak ada, takut nak invest sana, invest sini, nak menabung sana, menabung sini, takut tak pasti, takut rugi, dan ataupun mereka yang inginkan ilmu perniagaan secara basic, yang ingin dibimbing, orang-orang ni pun kita carilah. Dan juga ataupun orang-orang yang bisnes, sebelum ni pernah bisnes, COVID melanda jadi bisnes mereka tutup dan hendak mereka nak bangkit semula, ingin berniaga, kami nak cari orang-orang ni untuk kita bantu, kita sama-sama bantu-membantu untuk kita tingkatkan ekonomi kita. Okey, baik. Saya kongsikan sikit serba ringkas berkenaan dengan peluang dropship ni. Syarat-syaratnya, pengambilan terhad. Jadi siapa cepat dia dapat, dan juga bila penuh tu kita tutup lah, dan grup yang ada tu kita akan trade. Kita akan buat coaching lah. Dan juga pendaftaran tu percuma, kita tak ada ambil sebarang yuran pendaftaran, dan maknanya tak ada modal yang perlu dikeluarkan lah, tak ada duit poket tak perlu keluarkan. Tuan-tuan perempuan yang berjaya jadi dropship kami ni tak ada perlu keluarkan duit poket, tak ada modal. Jadi tak ada lah rugi sampai bila-bila lah maknanya. Dan bila tak ada keluarkan modal, tak ada tu, stok tak perlu beli, dan tak perlu simpan stok, dan juga tak perlu post barang. Kerja-kerja remeh ni tak perlu kata orang pening kepala. Kita akan bantu. Dan juga untuk maklumat perempuan, seperti mana saya cakapkan tadi, produk yang kita nak kita orang tawarkan, istimewa tu ialah ni. Produk ni yang kita akan jadikan sebagai produk dropship lah. Produk kesihatan pati ajwa ataupun produk kesihatan kurma ajwa. Dan juga insyaAllah produk ni mudah terjual, dan juga ada repeat order yang tinggi insyaAllah produk ni. Dia tak ada tak ada bahan campuran kimikal dan seumpamanya, natural. Okey, baik. Dan syarat-syarat dropship kami ni agak lain sikit lah, tak macam di luar sana yang saya tahu. Kita tak ada kontrak, tak ada black and white, tak ada target sales sebenarnya. Dan juga kata orang boleh buat sempoi santai je lah, seperti boleh buat santai je. Tapi kita kita orang Islam, kita ada prinsip iaitu man jada wa jada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kita kena berusaha walau macam mana pun, dan kita tak mau buang masa lagi. Dan juga bahan pemasaran, kemudian grup support macam happy group, coaching, semua ni kita sediakan. Itu semua nanti proses ni nanti saya akan up to date lah. Kita akan informkan, kita akan up poster pada grup-grup yang mana dropship kami yang dah join sebelum ni, macam itulah. Boleh. Dan yang terakhir ialah commission. Setiap individu kita akan bagi secara bulanan, dan juga reward ataupun target sale yang sesiapa yang berjaya kita akan offer dan kita akan bagi. Maknanya ada dua pendapatan kat situ lah. Yang pertama commission setiap jualan individu produk kesihatan pati ajwa tu. Yang kedua kita bagi bonus. Kalau kita set target bulanan tu dia berjaya capai, dia dapat bonus. Ada dua pendapatan. Dan yang terakhirlah, kalau semua ni tawaran-tawaran ni tak ada kata orang terjadi, jika dropship yang kami lantik tu, pertama dia tak ada mentaliti ataupun tak ada attitude rajin, tak ada komited, tak ada disiplin, ciri-ciri yang kata orang yang diperlukan untuk sebagai kata orang usahawan tak ada, jadi susah lah. Jadi kita kena sama-sama kita bantu-membantu untuk kita tingkatkan ekonomi kita. Boleh? Okey, baik. Anda tuan-tuan perempuan kenal lah, kenal sesiapa yang di luar sana yang
nak dibantu ataupun tuan-tuan perempuan berminat, jangan lupa PM kami, DM kami, gunakan link yang di bawah, sertakan nama, email juga nombor handphone, dan juga insyaAllah kami akan kongsikan dulu yang ada punya, kita panggil info-infonya secara percuma, macam mana nak jadi nak join sebagai dropship produk kami ni. Boleh? Okey, baik. Itu saja tuan-tuan puan-puan, perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama kami. Okey, saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, yang ini berkenaan kajian saintifik kurma, tapi saya selitkan hari ini tentang ibu. Tadi berkenaan dengan e-book yang merupakan tajuk saya yang ketiga, tajuk kajian saintifik tentang kurma ni, dan saya terus kepada tajuk yang terakhir, iaitu tajuk yang keempat berkenaan dengan COVID-19, yang mana tajuk ini saya kongsikan, saya kongsikan sebelum ni dalam grup Nak Sihat, grup FB Nak Sihat, dan saya jemputlah tuan-tuan perempuan yang berminat nak tahu tentang tentang artikel-artikel, jurnal-jurnal perubatan yang berkaitan dengan kesihatan kita, terutama tentang kolesterol ni, ataupun penyakit-penyakit lain yang agak kronik ataupun yang kronik, dalam saya akan kongsikan untuk pengetahuan kita bersama-sama. Boleh? Jadi kita bawa kawan berminat, ajakkan kawan ramai pergi ke situ, FB group Nak Sihat. Dan kita ada bagi e-book percuma juga. Siapa yang join tu pun kita bagi e-book percuma. Boleh? Okey, baik. Untuk hari ini saya kongsikan iaitu tentang
nanti untuk pengetahuan kita bersama-sama. Boleh? Ya, kita berhati-hatilah. Baik, itu saja saya rasa perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi tajuk-tajuk yang lebih menarik pada waktu yang sama insyaAllah. Jadi stay tune bersama kami ya, teruskan bersama kami insyaAllah. Dan juga kepada mereka yang baru saja mengikuti Abilaf saya daripada yang baru saja mengikuti Abilaf saya ni, jangan lupa boleh ulang nanti dengar bila dah diupload semula oleh FB ya, ke dalam FB AR Tamar. Dan juga kepada tuan-tuan perempuan yang masih lagi bersama kami ya, daripada awal sampai penghujung ni, kami ucapkan berbanyak terima kasih atas komitmen dan konsisten tuan-tuan perempuan bersama kami ya. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu, dan juga andai kata tuan-tuan perempuan semua rasa perkongsian ini bermanfaat yang ingin dikongsikan, ingin diberitahu kepada orang lain, sharekan linknya insyaAllah. Moga-moga kita mendapat pahala di sisi Allah SWT. Moga-moga ya, berkat benda baik ni, perkara baik ni, pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat insyaAllah. Boleh? Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Seperti biasalah sebelum saya mengakhiri Abilaf saya suka berpesan untuk diri saya sebagai peringatan, dan juga untuk tuan-tuan perempuan di luar sana sebagai peringatan bila dalam COVID ni ya, kita jagalah kita jaga, kita bersama jaga, ataupun kita teruskan konsisten jaga kita punya kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, dan juga orang-orang tetangga kita, orang-orang sekeliling kita ya, saudara mara kita ataupun mak bapak kita, dengan kita mematuhilah perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan, SOP yang telah ditetapkan, agar kita dapat memutuskan jangkitan rantaian COVID-19 secepat mungkin, dan objektif ini agar kita dapat beraktiviti seperti sedia kala insyaAllah. Dan jangan lupa di samping kita berusaha tu kita pakai dalam face mask, kita gunakan app Sejahtera, kita scan sana scan sini, kita sanitize diri kita ya, dan juga kita lakukan penjarakan sosial tu. Di samping kita berusaha, kita teruskan kita berdoa, dan juga jangan lupa kita bertawakal. Moga-moga Allah membantu kita, Allah bersama kita dalam kita berjaya mengharungi cubaan ni, dugaan ni, ujian ni, musibah ni bersama-sama. Dan kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama. Andai kata yang saya ada ad hoc kelas-kelas yang saya kena attend, saya akan upkan posternya dulu, dan biasanya saya akan buat pada hari yang sama live, tapi pada belah malam insyaAllah. Boleh? Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Saya akhiri dengan Abilaf saya ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Parti Ajwa atau produk kesihatan Parti Kurma Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.